boleh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين صلاة وسلاما على آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد Alhamdulillah, summa alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang hari ini kita dihimpunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertemuan yang saya kira sangat baiklah. Pertemuan yang mudah-mudahan menjadi asbab redha Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan pertemuan yang baik ini. Allah sebenarnya memilih kita untuk berada dalam liqa' Al-Quran ini yang kita boleh sebut sebagai pertemuan. Tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya alu-alukan para penonton yang mungkin bersama-sama dengan kita bersiaran secara langsung hari ini daripada rumah masing-masing. Kita bersiaran dalam keadaan kita masih lagi dengan SOP yang kita kena jaga dalam keadaan wabak Covid yang masih lagi belum selesai, belum kunjung tamat kisahnya. Tetapi ala kulli hal kita sekali lagi mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Taala atas pertemuan ini. Sahabat-sahabat yang berada di Anjung Budi, saya minta maaf tadi kita bermula sedikit lama sahabat-sahabat kita yang berada di studio ini, kalau kita boleh sebut studio lah, lama untuk kita bermula, ada sedikit masalah teknikal tadi. Tetapi sebelum kita nak masuk kepada apa yang kita nak rancangkan, apa yang nak kita rangka melalui tilawah, tajwid dan tadabbur, memandangkan ini pertemuan yang pertama kita, siri yang pertama, walaupun kita khususkan kepada juzuk 30 sebenarnya, tetapi baik kiranya kalau kita boleh mula dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini nanti kita sebut beberapa keutamaan dia dan kenapa kita pilih untuk bermula dengan surah ini. Cuma saya nak mengajak kita untuk sama-sama memperbaharui niat dan tujuan kita berada dalam pertemuan ini, iaitulah untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang utama, dan juga untuk kita mentadabbur, untuk kita memahami apa yang Allah Subhanahu Taala firmankan dalam Al-Quran lewat ayat juzuk 30, dan khususnya hari ini kita bermula surah Al-Fatihah. Moga-moga mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini menjadi asbab kita dipilih Allah sebagai ashabul Quran. Kalau orang tanya kita ataupun kita tanya diri kita sendiri sampai tahap mana kita nak baca Al-Quran, kita jawab dengan yakin, aku nak baca Al-Quran sampai tahap Al-Quran itu jadi ashab aku, jadi pendamping aku, sampai tahap Al-Quran itu jadi syafaat kepada aku. Itu jelas tak, sampai tahap tak ada di sana limit. Aku nak supaya Al-Quran ini benar-benar jadi pendamping, jadi sahabat kepada aku, sebagaimana apa yang Rasulullah janjikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini yang kita nak. Al-Quran ini, kata Nabi, akan datang nanti kepada kamu yaumal qiyamah syafi'an, sebagai syafaat li ashabi, kepada ashab Al-Quran. Ashab ni kalau mudah bahasanya sahabat. Tak, macam mana tajuk kita hari ni lah, sahabat Al-Quran. Tak, berdamping dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk kita. Tak, untuk format kelas kita ni, kalau boleh kita tak naklah stres-stres sangat dalam kelas kita. Tak, kalau ada apa-apa kemusykilan daripada sahabat-sahabat di bersama dengan saya ni, tak boleh utarakan terus. Tak, kalau tak jelas apa yang saya sampaikan, boleh utarakan terus. Tak ada di sana halangan, tak ada nak kena angkat tangan, tunggu nombor, tak ada.
Tak boleh terus utarakan persoalan sepanjang kita bersama ini. Tak, kita akan melalui 3 sesi. Untuk kelas seterusnya pun juga sama. Pertama, kita akan bersama-sama pengenalan kepada surah yang bakal kita baca, sedikit saja pengenalan ringkas. Kemudian kita akan masuk kepada sesi tilawah dan tajwid. Sesi tilawah dan tajwid ini saya minta kerjasama penama sahabat-sahabat yang bersama dengan saya hari ini untuk bantu saya. Kita akan sama-sama membaca Al-Quran, surah-surah pilihan ini. Kemudian saya akan mulakan bacaan dan diikuti oleh tuan-tuan, oleh muslimin dan muslimat yang berada. Dan dalam kita baca ayat demi ayat itu, saya akan tekankan beberapa hukum tajwid untuk kita ulang kaji. Saya rasa yang berada di sini masing-masing dah khatam dah hukum hakam tajwid ni. Hukum hakam tajwid ni kita just nak ulang kaji. Kita just nak ulang kaji apa dia tanwin, apa dia nun mati, hukum nun mati, apa dia hukum mat, di mana ada waqaf, di mana ada waqaf qabih, waqaf yang buruk yang kita kena elakkan untuk berhenti. Ini kita akan sentuh ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Cuma menarik ataupun berbeza sedikit untuk kelas pertama, khususnya surah Al-Fatihah ini, saya akan mulakan tilawah dengan pengenalan kemudian tilawah. Cuma bahagian hukum tajwid saya tak sentuh secara detail hukum tajwid. Sebaliknya kita pindah berbincang tentang kesalahan biasa dalam surah Fatihah. Kenapa? Sebab surah Fatihah ini surah yang kita ulang-ulang tiap-tiap hari. Bila ulang tiap-tiap hari, memang kita nak buat yang terbaik lah. Kita nak baca dengan sebaik mungkin. Maka kesalahan-kesalahan biasa ni kita take note terus, kita ambil maklum terus, dan kita cuba elakkan dalam bacaan, khususnya dalam bacaan solat kita. Surah Al-Fatihah kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah yang menjadi surah pemula kita hari ini, memang tajuk ataupun nama Al-Fatihah itu sendiri pun bermaksud surah pembukaan. Pembukaan disebut Fatihatil Kitab, pembuka kepada kitab Al-Quran itu. Pembuka kepada kitab Al-Quran itu. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di zaman Mekah, yang mana terdiri dalamnya ada 7 ayat, ada 25 perkataan, dan kalau dalam slide itu saya letak 113. Ada riwayat ataupun ada rujukan lain saya ambil, ada 141 huruf. Tapi itu bukanlah keutamaan kita lah, bukan kita nak kira huruf satu persatu. Kita pulangkan kepada Allah SWT. Allah nak ganjarkan atas setiap huruf kita baca itu 10 kebaikan, bagaimana janji Nabi SAW. Nama Al-Fatihah juga banyak nama bagi dia. Kita ambil yang utama saja. Kita biasa dengar Al-Quran ini bila nak buka majlis apa-apa pun kita mula dengan Ummul Kitab kan. Merujuk kepada surah Al-Fatihah. Kenapa kena dinamakan Ummul Kitab ataupun kitab induk kepada kitab Al-Quran itu, ibu kepada kitab Al-Quran itu? Sebab keseluruhan kandungan Al-Quran, tuan-tuan, keseluruhan kandungan Al-Quran, daripada syariat, daripada akhlak, daripada akidah, dah balik kepada poin-poin besar yang dah disebut Allah SWT dalam surah Fatihah. Dah balik kepada sistem yang dah terbina dalam surah Al-Fatihah ini. Satu sistem agama yang dah terbina dalam kitab, bukan kitab induk, sebagai induk kepada kitab Al-Quran. Sebab semua kandungan Al-Quran yang lain dia akan balik kepada garis-garis asas yang disebut Allah dalam surah Al-Fatihah. Dia juga disebut sebagai as-salah. Kita jangan dengar kan? Disebut sebagai as-salah. Sebab apa? Sebab dia merupakan syarat ataupun rukun kepada salat. Firman hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat ataupun tak sah salat orang yang tak baca Fatihatil Kitab ini. Dia jadi syarat sah ataupun rukun kepada salat. Tak sempurna salat. Sebab itu ada ulama yang menamakan dia sebagai as-salah, ataupun juga dinamakan sebagai ar-ruqyah. Sebab dia juga jadi ayat utama bila berbicara tentang Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai penyembuh, penawar. Dan dia juga jarang juga kita dengar nama dia yang lain, as-sab'ul mathani. Dalam Al-Quran Allah sendiri namakan dia sebagai as-sab'ul masani, iaitulah 7 ayat yang Allah pilih untuk diulang-ulang. Diulang-ulang dalam solat kita ulang. Surah Al-Fatihah, begitu juga dalam mana pun kita ulang-ulang surah Al-Fatihah ini. Alangkah baiknya kalau kita dapat baca yang kita ulang-ulang itu dalam cara yang paling akrab. Kalau tak pun tepat dengan apa yang Rasulullah ajar, paling dekat dengan apa yang Rasulullah ajar kepada kita bagaimana nak membaca surah Al-Fatihah. Saya rasa surah Al-Fatihah ini ataupun pertemuan hari ini pertemuan yang penting
tak membicarakan tentang surah yang penting. Sebab apa? Sebab surah ini surah yang kita ulang-ulang. Tak, kita ulang-ulang. Dan juga saya syorkan kalau tuan-tuan yang bersama dengan saya sama ada di bilik ini ataupun di rumah, kalau kita boleh khususkan satu kitab Al-Quran ataupun satu Al-Quran, kalau tak satu Al-Quran penuh pun, yang juzuk 30 saja khusus untuk kelas ni. Sebab sepanjang kelas ni contenglah Al-Quran tu. Bukan conteng dalam arti kata nak merendahkan Al-Quran, tapi nak tanda kat mana hukum tajwid yang jarang yang kita biasa salah. Tak, nanti kita boleh ulang kaji balik di rumah. Tak, boleh kongsi balik dengan keluarga insya-Allah. Itu sedikit pengenalan tentang surah Al-Fatihah. Kemudian kita masuklah kepada sesi utama lah dalam kelas-kelas kita ini, iaitulah tilawah dan tajwid, ataupun khusus untuk Fatihah ini kesalahan biasa. Kalau yang ada slide, saya harapkan admin boleh kongsikan link untuk download slide itu nanti, ataupun lepas kelas lah ada handout yang kita sediakan untuk rujukan. Kalau tuan-tuan perhatikan surah Al-Fatihah pada slide yang ketiga ni, kalau tak silap, surah Al-Fatihah pada slide yang ketiga ni ada beberapa tanda-tanda titik tu kan. Tak, kalau print color dia akan keluar warna merah lah. Tak, ada tanda-tanda titik. Agak-agaknya apa tanda-tanda titik ni? Tak lain tak bukan kesalahan lah. Kesalahan yang biasa berlaku terutama untuk qarian pembaca Al-Quran yang bukan Arab ni lah. Tak, yang bukan Arab. Tak. Jadi kita akan masuk satu demi satu. 7 ayat ini bermula daripada Bismillah. Tak, sebab apa? Sebab Bismillah juga salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tak, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap yang bersama dengan saya hari ini dah bersedia untuk kita membaca surah Al-Fatihah ini bersama-sama. Boleh Kalau ada apa-apa kemusykilan boleh utarakan terus. Boleh kita sambung, boleh kita teruskan. Yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran, yang tak ada Al-Quran boleh rujuk slide tu. Kita dah letak ataupun dah slatekan satu slide khusus surah Al-Fatihah. Dah siap-siap tanda lah untuk tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat kat mana kesalahan yang kita tekankan nanti untuk berlaku lah. Boleh macam mana tadilah, saya harap beri kerjasama kepada saya. Untuk saya juga mendengar suara tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau rasa perlu ulang balik, saya akan ulang balik. Kalau saya baca tuan-tuan mendengar syok je kan, akan berakhir cepatlah kelas kita. Tapi kita nak dengar daripada tuan-tuan muslimin dan muslimat juga bacaan. Kalau yang mana saya rasa perlu tekankan, saya akan tekankan. Yang mana saya rasa perlu ulang, saya akan ulang. Yang tak ada suara pun cuba-cubalah keluarkan suara lah. Baca Al-Quran ni tuan-tuan, baca Al-Quran ni jangan malu ataupun jangan malas untuk buka mulut. Jangan malas untuk buka mulut. Tak, sebab gerakan mulut kita itu akan mempengaruhi makhraj, akan mempengaruhi sebutan, akan mempengaruhi hukum-hukum tajwid. Tak, akan membantu insya-Allah. Boleh Bermula daripada surah ayat yang pertama. Sebelum tu bersama-sama kita isti'azah dululah. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Kesalahan yang pertama yang biasa berlaku adalah pada huruf ba. Macam mana berlaku huruf ba ni salah dia? Kadang-kadang kalau orang yang menjadi imam misalnya, contoh lagi solat tarawih lah, bacaan nak laju, berbangun saja rakaat kedua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang salahnya di situ? Tertinggal huruf ba. Tertinggal huruf ba ni biasa berlaku. Kalau kita perhatikan, biasa berlaku. Bahkan kalau kita duduk kat rumah pun, kita nak ulang kat rumah pun biasa mungkin berlaku. Kita tertinggal huruf ba. Huruf ba ini salah satu daripada surah Al-Fatihah. Tak sempurna bacaan surah Al-Fatihah kalau ditinggalkan secara sengaja, batal solat. Penting. Satu huruf batal solat dengan sengaja lah. Dengan sengaja. Dengan sengaja ni bagaimana berlaku?
Dia dah perasan dah, dia bangun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau nak ulang kan ganggu makmum belakang, dia pun teruskan. Boleh ganggu syarat sah salat tadi ataupun rukun salat tadi. Dan kalau diteruskan juga tanpa dia mengulang balik, baca betul-betul. Dan itu huruf yang pertama yang menjadi kesalahan pertama kita nak tekankan pada hari ini. Biasa orang tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim, mesti tekankan juga huruf ba. Huruf ba itu yang pertama. Tak, ini mudah je lah. Tak, untuk biasanya kalau kita baca seorang-seorang payah nak tertinggal. Tak, biasa jadi imam lah ni. Tak, kita jadi imam. Kemudian huruf yang kedua, kesalahan yang kedua. Satu huruf ni lambat kita habis. Nah, kesalahan yang kedua pada huruf yang kedua, huruf sin. Bagaimana berlaku kesalahan huruf sin ini? Huruf sin ini bukan huruf qalqalah. Tak, kita tahu huruf qalqalah bila kita sebut dia sebagai huruf mati, huruf yang sukun, kita kena gemakan dia kan. Tak, kalau kita kenal huruf qalqalah, qutubun jaddin, itu formula dia. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Itu je huruf qalqalah yang bila kita sebut al-kitab. Tak, kalau di hujung qalqalah kubra. Tak, kalau di tengah qalqalah sughra, yang bunyi gema dia lebih perlahan. Tetapi sin ini dia bukan huruf qalqalah. Biasa berlaku kesalahan bila kita baca dia sebagaimana huruf qalqalah. Bismillah. Tak, sehingga bunyi se. Boleh faham tak? Tak, kita bunyikan dia se tu. Tak, sebab apa? Sebab sin ni huruf kalau kita belajar sifat-sifat huruf, sin ni huruf dia huruf safir, huruf yang berangin. Bila kita tak beri sifat angin pada dia, dia akan keluar bunyi. Tak, kita kena lepaskan angin tu. Bis. Keluar, lepaskan angin tu. Bila kita tahan angin, dia akan keluar bunyi lah. Bismillah. Tak, itu biasa juga berlaku bacaan Al-Fatihah ini, surah dalam ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Tak, boleh? Jelas kemudian kalau tuan-tuan tengok muka surat yang bahagian kesalahan biasa surah tu, saya dah catatkan sedikit, saya dah sertakan sedikit kesalahan itu. Cuma kalau ada tambahan boleh tambah balik. Dah ada bahagian muka slide ke berapa ni, muka surat ketiga dalam handout tu. Kalau ada tambahan boleh tambah balik lah, yang saya tak sertakan. Kemudian pada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini berlaku banyak kepada orang bukan Arab lah. Orang bukan Arab. Kesalahan bagaimana? Kesalahan dia tertambah huruf. Kalau tadi tertinggal huruf ba, ini dia tertambah huruf. Macam mana berlaku tertambah huruf? Ra di sini dibaca tebal. Tetapi kadang-kadang kalau orang nak baca tebal ra ni, dia muncungkan mulut. Ra kalau nak dibaca tebal dengan muncungkan mulut, kalau ra itu berada di akhir ayat. Kalau di tengah ayat, bila muncungkan mulut, dia akan tertambah satu huruf lain. Apa dia? Waw. Cuba baca dengan muncungkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Kita tak perasan sebelum ni ya? Kalau kita muncungkan mulut, dia akan tambah huruf waw. Dia jadi arwah dah kat situ. Dia jadi arwah. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba tuan-tuan baca pada pendengaran masing-masing lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita dah tertambah huruf. Kalau tadi kita sebut ayat surah Fatihah ni ada 141 huruf, sekarang dah jadi 142, 143 huruf lah. Sebab apa? Sebab tambah waw tadi. Perkataan tu pun maksud dia dah jadi lain lah. Daripada pengasih penyayang dah jadi arwah lah. Yang maha pengasih lagi maha mengasihani, dah jadi maksud lain. Rahmanir-Rahim. Kita tebalkan juga ra itu, tetapi hanya dengan kita jaga gerak tu, tanpa muncung sangat mulut tu. Tak, tanpa sangat muncungkan mulut. Begitu juga pada kalimah Ar-Rahim. Tak, pada kalimah Ar-Rahim berlaku kesalahan biasa yang seterusnya, iaitulah pada huruf ha. Pada huruf ha, satu ha kita tertukar dengan ha simpul. Tak, di sini ha pedas. Ha pedas ni rasa pedas dia tu. Tak, rasa dia berangin itu. Tak, kita biasa tertukar dengan ha simpul Ar-Rahim. Tak, di hujung mulut. Tak, kita keluarkan bunyi ha itu. Ar-Rahim ini
makhraj dia kat sini dalam. Tak, ar-rahim kita rasa bergetar tu kat sini. Tak. Bagaimana berlaku kesalahan berikutnya? Kalau tadi tertukar, berlaku juga bila kita tekankan ha itu, ar-rahim itu dia syeddahan ar-rahim, tapi kita tertambah satu lagi huruf ha kat situ. Sebab kita sebut ar-rahim, kita matikan juga ha satu lagi, ha yang mati. Sedangkan ha itu ha yang berbaris, tak berbaris bawah, berbaris kasrah. Tak, sepatutnya kita sebut ar-rahim. Jangan masukkan ha mati pula kepada huruf ra. Boleh faham tak bila saya sebut macam tu? Tak, biasa kita sebut, kita tekankan, sebab nak tekan syiddah ataupun sabdu ra itu, kita tambah pula ha, satu ha yang mati. Kita baca ar-rahim. Tak, ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tertambah satu lagi huruf ha. Tak, sedangkan di situ hanya ada satu huruf ha, yang huruf ha tu dah ada baris dia pun. Tak perlu tumpang orang lain dah ada baris dia sendiri, iaitu baris kasrah yang dibaca bawah. Tak, ar-rahim. Dan kita berkenalan juga, penting juga kita berkenalan dengan wajah-wajah waqaf. Wajah-wajah waqaf. Pada ayat yang pertama ini ada 4 wajah waqaf. Ada 4 wajah waqaf. Waqaf kita tahu berhenti, tempat berhenti. Ada 4 wajah waqaf. Apa hukumat di situ? Ma'arid li sukun, nanti tulis lah. Saya tak detailkan hukum. Ma'arid li sukun di sini boleh dibaca 2 harakat. Pertama, wajah yang pertama. Ma'arid li sukun boleh juga dibaca dengan 4 harakat. Wajah yang kedua boleh juga dibaca dengan 6 harakat. Dengan lebih lah. 2, 4 atau 6. Itu dah 3 lah. Itu dah 3. Kalau kita memilih untuk baca 2 harakat, ayat yang seterusnya pun kena baca dengan 2 harakat. Ayat yang seterusnya pun kena baca dengan 2 harakat. Ma'arid li sukun ni secara peribadilah, dia akan menentukan tempo bacaan kita. Dia akan menentukan tempo bacaan, laju derah bacaan kita. Tak. Biasa dalam kalau imam dia akan ambil 4 atau 6 lah. Tak, untuk dapat tenang bacaan itu. Tak, makmum pun rasa tak gopoh tak bacaan. Tapi kalau baca sendiri, kita boleh baca dengan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup lah. Tak, ataupun 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat. Tak, ataupun 6 harakat. Tak. Wajah waqaf yang satu lagi saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan, mungkin kita pun tak pernah dengar. Dia sebut sebagai waqaf ar-raum. Bagaimana wajah waqaf ar-raum ini? Mungkin kita jarang guna ataupun tak pernah guna pun. Ar-raum. Waqafnya dengan membunyikan huruf terakhir itu, tetapi bukan dengan bunyi yang sempurna. Hanya dengan 1/3 bunyi. Huruf terakhir huruf apa? Mim kasrah. Tak, bunyinya mi itu bunyi penuh. Tak, macam mana 1/3 daripada bunyi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Dia berhenti dengan berbaris, tetapi hanya 1/3 daripada bunyi sempurna. Tak, ini jarang kita mengajar, just untuk perkongsian lah. Tak, just untuk perkongsian. Waqaf ini hanya boleh dibaca dengan 2 harakat ma'arid disukun. Tak boleh baca panjang tiba-tiba mi belakang. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat berakhir dengan 1/3 bunyi mi itu. Tak, kalau penuhnya mi lah. Tak, kalau itu kalau kita untuk perkongsian, kalau kita nak praktis sendiri. Tak, praktis sendiri. Tapi kadang-kadang kalau kita jadi imam, benda-benda yang gharib ini, yang kita masyarakat jarang biasa dengar ini, jangan kita bawa dalam solat. Tak, elok-elok saf 4-5 saf tinggal 2 orang aja nanti. Tak, sebab tak setuju imam baca. Tak, sedangkan yang kita baca itu ada apa? Ada sandaran dia. Tak, ada sandaran dia. Tetapi sebab masyarakat mungkin kita takut boleh menimbulkan apa yang kekeliruan di situ. Tak, ini untuk perkongsian sajalah. Tapi kita untuk bacaan seterusnya kita akan fokus kepada 3 wajah waqaf tadi, 4 atau 6 untuk hukum ma'arid disukun. Itu ayat yang pertama. Tak, ayat yang pertama. Jangan risau, nanti ayat-ayat berikutnya dia akan lajulah, sebab dia berulang-ulang je. Huruf ni berulang-ulang je. Ni dah risau ni. Satu ayat dah 20 minit. 15-10 minit ni lah.
Kita ulang balik ayat yang pertama dengan penekanan kepada huruf-huruf tadi ataupun tempat-tempat kesalahan biasa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kat mana tanda yang saya letak pada huruf lam? Sama juga keadaan hukum kesalahan di sini bila kita anggap lam itu sebagai qalqalah. Tak, lam mati tapi kita beri hukum qalqalah pada dia. Alham. Tak, kita hidupkan dia pula. Walaupun tak hidup sempurna lah. Tak, kena jelas lam itu lam yang mati. Alhamdu. Tak, bukan alhamdulillah. Ni kadang-kadang sebab kita nak dapat lagu kan, nak dapat retak lagu. Alhamdulillah. Tak, sepatutnya lam itu kita jelaskan dia sebagai lam yang mati. Kemudian saya nak tekankan juga pada huruf dal. Huruf dal ni famous juga lah kalau kita nak tekan untuk tahsin. Sebab apa? Dal ni macam-macam dal kita dengar. Tak, bukan kuah dal lah, dal huruf ni lah. Tak, dal huruf di sini Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Tak, maka lahjah ataupun fasahah yang kita nak dapat pun fasahah Arab. Tak, jangan kita baca Al-Quran ini ikut fasahah Melayu kita ataupun fasahah Jawa kita, lagi sedap. Tak, alhamdulillah, dal dalam bahasa Arab, dal hurufnya huruf bunyi yang lembut. Tak ditekankan. Bagaimana nak dapat dal yang lembut? Hujung lidah kita hanya menyentuh akar gigi. Itu teknik dia lah. Tak, kalau tak nak buat macam tu tapi dapat bunyi yang sama, okey, tak ada masalah, itu teknik saja. Tak, kalau tak nak sentuh pun tak apa, tapi biar dapat bunyi itu. Alhamdulillah. Saya bagi contoh dal yang Melayu, budu. Macam mana kita sebut budu? Tanya orang Kelantan. Macam mana kita sebut budu? Kan? Dal itu dal tebal kita rasa kan? Sebab apa? Sebab lidah kita menyentuh langit. Dia tak menyentuh akar gigi. Sama juga sini kalau kita guna format huruf D itu, budu itu, pada kalimah ini dia akan jadi dal yang tebal. Alhamdulillah. Tak, lagi tebal kalau kita guna lahjah Jawa. Tak, kita tekan pula, dah sentuh kita tekan pula. Apa jadi? Cuba buat. Alhamdulillah. Tak. Ataupun kalau kita lipat pula lidah kita, apa jadi? Dia akan jadi dal India. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini teknik. Ini yang saya kongsikan ni teknik. Muktamad dia kita nak dapat huruf dal yang fasahah Arab. Dal yang lembut tadi. Macam mana nak dapat dal yang lembut? Dal hujung lidah kita menyentuh, kalau gigi kita dia menyentuh akar gigi. Bukan hujung gigi, bukan belakang gigi. Di akar gigi itu. Dan tak menekan, dia sentuh saja. Nah, itu just teknik je lah. Cuma kita nak dapat fasahah Arab itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak nampak dal tu kita tak tekankan dia, kita tak lipat lidah kita tak, dal itu bukan dal yang keras. Tak, begitu juga dengan huruf ain kat situ. Huruf ain juga kalau kita betul-betul nak tahsin memang akan mengambil masa. Sebab biasa berlaku kita rasa sebut dah betul, tapi ain kita dah masuk ke rongga hidung. Makhraj ain kat mana? Halqum. Macam mana kita nak tahu makhraj kita betul? Bila kita sebut a tu bergetar kat sini. A tu bergetar kat sini. Alamin. Dan bagaimana juga kita nak sebut betul, antara cara yang lain dengan kita tutup hidung. Kita dapat bunyi ain macam mana? Tak. Cuma kena pastikan makhraj ain tu di halqum. Tak, bukan dah masuk ke rongga hidung. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah rasa bergetar kat sini. Tak. Kalau kita belajar satu-satu sifat huruf, kita akan belajar makhraj di mana, sebutan di mana, macam mana sifat dia. Kalau macam sin tadi sifat dia safir, berangin. Tak, kita bagi sifat dia. Tak, kita sempurnakan sifat dia. Ini makhraj dia kat sini. Dalam halqum. Tak, dalam halqum. Boleh? Itu ayat yang kedua. Kita ulang balik ayat yang kedua. Pastikan dal yang kita dapat tu dal yang lembut, dal yang fasahah Arab. Tak, walaupun kita bukan Arab pun, hidung tak mancung pun. Tak, tapi biarlah bacaan Al-Quran itu dengan bahasa yang diturunkan.
Tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sama juga dalam ayat yang pertama tadi, kesalahan biasa berlaku. Kita tekankan ha itu jadi rahim. Kita juga kita tambah huruf waw kalau kita muncungkan bunyi ra yang keras, tarqiq ra yang keras kat situ. Nanti mungkin pertemuan yang ke depan kita boleh belajar balik ra yang lembut kat mana tempat dia, ra yang keras kat mana tempat dia. Tarqiq. Sama bacaan ayat yang kedua ini, kesalahan dia sama dengan kesalahan pada ayat yang pertama tadi. So kita sambung ayat yang seterusnya, ayat yang keempat pada ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Satu pada huruf dal lah, macam mana kisahnya tadi. Macam mana kisahnya tadi. Dan dalam ayat itu juga saya tandakan pada kalimah ma. Pada kalimah ma. Berapa panjang harakat di situ? 2 harakat. 2 harakat. Barakallahu fiik. 2 harakat. Kesalahan biasa berlaku bagaimana? Kita baca ikut tabaqat lagu kita, ikut sedap lagu kita, kita tarik panjang-panjang. Kita tarik panjang-panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bunyi sedap lah. Bunyi dah sedap lah. Saya baca tak sedap, cuma kalau kita tarik lagu tu, tarik panjang tu macam dah buat dapat lenggok cantik lah. Tetapi salah sebab apa? Sebab dia menyalahi hukum tajwid di situ. Hukum tajwidnya harakat tak lebih 2 harakat. Bacaan ini dinamakan sebagai, ini perkongsian ni lah, bacaan ini dinamakan sebagai bacaan tamtin, iaitulah memanjangkan bacaan Al-Quran ini tak ikut format ataupun tak ikut hukum tajwid yang apa nama, yang betul di situ. Dipanjang ikut suka hati dia. Kalau tuan-tuan pernah ataupun mungkin sekarang ni dah jarang lah masyarakat Melayu kita, kita ada amalan berzanji kan. Amalan berzanji. Macam mana bacaan berzanji dulu? Panjang. Dengan lenggok dia nak habis bismillah tu mungkin 6 minit. Mungkin 6 minit, tapi kita dah mungkin sebab ada banyak apa nama ilmu-ilmu tajwid, hukum hakam, ada musabaqah Al-Quran pula masuk. Sedikit sebanyak kita belajar apa do and don't dalam bacaan Al-Quran ini. Apa bacaan yang haram tadi. Bacaan tadi disebut sebagai bacaan tamtin. Sebahagian besar ulama meletakkan hukum haram kalau dibaca sengaja saja-saja, tanpa ikut hukum tajwid. Macam tadilah, Maliki Yaumiddin. Baca sedap, baca sedap tapi salah. Kita nak bacaan kita sedap didengar, tapi tepat. Mudah-mudahan tepat dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Salah satu daripada riwayat bacaan itulah, riwayat bacaan. Itulah poin yang ataupun kesalahan yang biasa berlaku, dia memanjangkan kalimah ma, terutama bila baca Al-Fatihah itu dalam keadaan berlagu. Dalam keadaan berlagu, nak jaga tabakat lagu atau peringkat lagu itu dipanjangkan. Dipanjangkan Maliki Yaumiddin tadi. Sama dengan keadaan situasi dalam hal berzanji tadilah. Bila baca bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim, kan biasa dengar? Tak biasa lah, jangan dah dengar. Kalau ikut ubah maksud dia tak ubah maksud, cuma dari sudut bacaan ni haram, tak ubah maksud. Panjang pendek ni dia tak akan mengubah maksud. Tetapi Al-Quran itu ada hukum tajwid yang Allah dah tetapkan untuk dia. Dan hukum tajwid ini bukan untuk merenyahkan bacaan Al-Quran, tak. Tetapi sebenarnya hukum tajwid itulah, kalau kita jaga betul-betul, dia akan membantu kita untuk rasa seronok dengan Al-Quran. Walaupun kita tak faham Al-Quran, dia akan bantu kita untuk rasa asyik dengan bacaan Al-Quran itu. Kalau kita jaga betul-betul hukum tajwid tadi. Sambung lagi. Ayat yang keempat tadi, Maliki Yaumiddin, tekankan kesalahan pada kalimah ma dan juga huruf dal itu.
Tak, huruf dal. Kita nak dal yang lembut tadi. Ayat yang kelima, ayat yang seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak? Yang saya tadakan di situ pada ya syiddah, yang ada sabdu. Sebab apa berlaku kesalahan? Sebab kita tekankan juga syiddah itu sangat-sangat. Dia jadi iya, tak perlu. Tak. Iyyaka na'budu, tak perlu tekankan sangat. Tak, just sebut syiddah macam biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak. Satu iyyaka pada kalimah iyyaka, dan satu lagi pada kalimah sin tadilah, macam yang sebut atas tadi. Tak, sin yang mati kena lepaskan bunyi dia. Kalau kita tahan dia akan keluar bunyi. Kena lepaskan angin dia. Kalau kita tahan dia akan keluar dalam bentuk bunyi. Macam tadi yang kita baca ramai-ramai tadi, ada dah terdengar. Tak, mungkin sebab kita tekan, kita dah sebut kat atas tapi tak perasan nak bawah. Tak, kita sebut nasta'in. Tak, nasta'in. Begitu juga huruf yang berikutnya, huruf ta. Huruf ta ini juga berbeza dengan ti kita. Tak, macam mana di tadi berbeza dengan dal, di berbeza dengan dal, begitu juga ti tak sama dengan ta. Sebab apa? Sebab ta ini juga sifat dia, huruf dia yang ada angin dia. Tak, huruf hamas dia sebut. Tak, ada angin dia, tetapi angin dia bukan angin yang dibuat-buat. Bukan angin yang dibuat-buat. Cukup sekadar kalau kita sebut, kalau Ustaz Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, saya banyak rujuk perkongsian dia. Tak, macam mana bacaan ta ini, dia kata dia letak tangan kat depan, kat mulut kita, tatan dia sebut. Cuba sebut tatan. Kita rasa tak angin? Kalau baca pakai face mask tak rasa angin lah. Cuba buka kejap buka kejap face mask. Tatan. Kita akan rasa sebutan angin tu tan. Tak, tan tu dah sempurna dah. Tak, dah sempurna dah. Tak perlu kita buat-buat. Tak, buat-buat macam mana? Macam mana buat-buat? Nasta'in. Macam mana buat-buat? Dia sebutan ta itu dia nak sangat bunyi ta yang berangin. Ta'ina macam tu. Kan? Nasta'in. Dia bukan angin yang dibuat-buat huruf ta ini. Dan dia juga bukan ta yang mati terus macam ti. Tak ada apa-apa angin. Tak? Boleh faham tak? Dia berbeza dengan tali, tambat. Tak? Ta'in. Dia bukan ta'in. Dia dah buat-buat. Dia dah lebih-lebih dalam mengeluarkan angin ta itu. Tak? Sekali lagi kita ulang ayat yang kelima ini dengan penekanan pada tempat-tempat yang menjadi kesalahan biasa tadilah. Iyyaka dengan nas dengan ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tamam. Boleh proceed ni, kita sambung ya. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan yang saya tak tanda di situ, tapi sebab berlaku kesalahan tadi saya tegur terus lah. Ini apa nama kelebihan orang yang datang kelas lah. Orang yang kat rumah tak dapat kelebihan tu. Saya tak tanda kat situ, tetapi sebab berlaku tadi. Berlaku kat mana? Pada alif ha itu. Tak. Bukan satu kesalahan ha simpul dengan ha pada salah. Satu lagi kesalahan kat situ, dia tak sebut dia sebut ihdinas sirat. Tak, sebutan kat situ tak ada, saya tak tanda kat sini, tanda sendirilah. Tak, tapi sebab dah berlaku kesalahan tu, maksudnya kesalahan biasa juga tu. Tak, kesalahan yang biasa juga. Ihdinas sirat. Tak. Kemudian pada huruf sad ini berbeza dengan huruf sin, walaupun dua-dua berangin. Tak, sad sin.
Tak, dia baca bunyi dia bunyi lebih tebal. Tak, huruf sad. Ada orang baca ihdinas sira kena kembungkan mulut tak, dengan muncungkan sikit mulut. ihdinas sirata. Tak, sama dengan huruf ta. Tak, kena kembungkan, bukan kena lah, maksudnya teknik ni kena kembungkan pipi tak, biar ada kumpulan angin di situ, tak, barulah kita dapat sa yang tebal tadi. Tak, biasa kita sebut ihdinas sira. Rasa dah betul lah. Sebab apa? Sebab kita terpengaruh dengan ra yang tebal tadi. Tak, ra tu dah tebal dah. Kita sebut sira pun bunyi macam dah betul dah sa. Sebenarnya tak betul lagi. Tak, sira. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pada huruf alif lam al-mustaqim, al-qamariyah pada huruf al-mustaqim. Lam di sini lam yang mati dan bacaan dia lembut. Dia tak tebal. Nipis, bukan lembut, nipis, tak tebal. Tapi sebab ada ta kat belakang tu, kita kadang-kadang jadi tebal juga lam ini. Tal mustaqim. Sebab apa? Sebab kita puncungkan mulut juga. Tak, bacaan dia tal mustaqim. Tak, teknik asas dia nak tebal, muncung mulut, nak nipis, senyum sikit. Jangan senyum banyak, senyum sikit. Tak, senyum sikit. Itu teknik asasnya lah. Tak, senyum sikit. Macam tadi, sui tebal, ra tebal, ta pun tebal, tapi masuk alif lam kena nipis. Kena nipis. Kadang-kadang kita tebal habis semua sebab dah belakang pun ada qaf pula belakang. Tak, mustaqim. Sama juga sin mati dan juga ta, sama dengan perbincangan di atas lah, kesalahan di atas tadi. Cuma penekanan kat situlah untuk ayat ini, ihdina, bukan ihdinas sira. Tak, sad yang tebal, sirata. Sekali lagi kita ulang ayat yang ke-6 ini. ihdinas siratal mustaqim. Cuba ulang balik abang apa nama? Apa namanya? Kita tak boleh sebut nama live nanti abang dengar ni. Abang di hujung. Abang di hujung. Cuba ulang balik ihdinas sirata. Sebab saya dengar masih lagi bunyi boleh ya? Ihdinas siratal mustaqim. Sebutan di situ dan juga ra ta yang tebal dan lam yang kita baca nipis dengan kita senyum tadi lah. Tak, kita senyum tadi. Sambung lagi ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir masih lagi berulang huruf-huruf yang sama. Huruf-huruf yang sama yang kita sentuh dah di atas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bolehlah nak berhenti kat situ pun boleh juga. Nak berhenti di situ pun boleh, nak berhenti sampai ghairil maghdubi alaihim pun boleh, tapi kena ambil balik ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ni ayat yang paling mencabar. Kalau kita masuk kelas tahsin mana-mana pun, ayat mungkin ayat-ayat ke atas makan 2-3 minggu, ayat ni makan tambah lagi 3 minggu. Nak habiskan ayat terakhir ni. Nak habiskan ayat terakhir itu kalau betul-betul kita musyafahah dengan guru yang muqri' lah. Tak, guru yang apa nama, yang boleh betul-betul tahsin bacaan kita dengan tengok musyafahah ini, maksudnya kita tengok gerak bibir mulut sang guru dan guru pun tengok gerak bibir mulut sang murid tadi dan boleh perbetul. Tu musyafahah betul lah. Kita ni tak boleh musyafahah sebab pakai mask. Tuan-tuan nampak saya tak nampak tuan-tuan. Tak.
ayat yang terakhir ni memang ayat yang mencabar, sebab terkandung padanya khususnya pada huruf dha itulah. Huruf dha ini memang huruf yang berat, bahkan pada lisan Arab pun huruf yang berat. Dia ada sifat khusus dia. Jadi kita masuk tentang dha ini. Pertama, kesalahan yang berlaku pada sira dah. Sira, sad itu jangan dibaca nipis macam sin. Sad kena bunyi tebal dia dengan kita mengembungkan pipi lah. Sirata. Begitu juga an'amta. Kita tak matikan nun betul-betul, dia hidup lagi rupanya. Sepatutnya kita matikan dia betul-betul. An'amta. Biasa kita nak baca an'amta. Sebab apa? Sebab nun tu punya kita hidupkan balik dia. Dia dah matilah, kita hidupkan balik. Matikan dia betul-betul. An'amta. Begitu juga huruf ain macam mana perbincangan di atas. Huruf ta macam mana perbincangan di atas. Ghairil. Gha di situ tebal. Gha di situ dia tebal. Macam mana teknik kita nak tebalkan tadi? Macam mana tekniknya? Muncungkan mulut. Sama juga ghai dengan maghdubi. Dua-dua muncungkan mulut. Dengan senyum sikit. Macam kita menangkap. Hurufnya tebal, ghain di situ dan juga dha di situ. Dan yang terakhir yang istimewanya surah Al-Fatihah ini, tempat yang paling mencabar untuk kita dapat betul-betul pada hukum mak lazim di situ. Mak lazim kalimi muthaqqal. Berapa harakat dia? Paling kurang 6 harakat. Waladdallin. Kenapa kita sebut dha ini huruf yang berat? Sebab padanya ada hukum istitalah. Biasa dengar tak hukum istitalah? Kita biasa dengar hukum mat kan? Hukum mat ni panjang dengan ada bunyi. Istitalah juga kita memanjangkan bacaan tapi tak ada bunyi. Macam mana panjang tak ada bunyi? Seolah-olah wakaf lah. Macam kita berhenti tapi dalam ayat yang sama. Macam mana tak ada bunyi tapi kita tak berhenti, tak ada bunyi. Tak nampak Tak nampak Hukum istitalah, sekali lagi saya sebut, hukum istitalah pada huruf dha sama macam hukum mat. Sama dari sudut apa? Dari sudut dia panjangkan bacaan. Tetapi mat dia panjang dengan bunyi. Macam tadi. Sirata, rata, panjang dan ada 2 harakat bunyi. Tetapi hukum istitalah dia panjangkan bacaan tapi dia tahan bunyi tu. Dia tak keluarkan bunyi. Macam mana berlaku? Huruf istitalah bunyi dia start di tengah lidah, kemudian ditarik sampai ke tepi lidah ni. Kat sini dia tahan bunyi. Macam mana tahan bunyi? Dia tekan sama ada di kiri ataupun kanan lah. Biasa orang, kalau saya belah kanan lah. Tekan di kanan pipi belah dalam. Sehinggalah bunyi itu keluar di hujung lidah. Payah tu lah ni. Payah, itu teorinya lah. Tetapi muktamadnya nak dapat hukum bunyi istitalah dha ini, dia bunyinya ditahan sehinggalah keluar bunyi di hujung. Ditahan bunyi. Boleh dapat tak? Saya kongsikan teori teknik tu. Tahan bunyi pada tepi lidah dengan kita tekan pada kiri ataupun kanan pipi belah dalam, kemudian baru keluar bunyi itu. Dia kena ulang-ulang balik kat rumah. Ulang-ulang balik kat rumah. Tetapi itulah yang memberatkan pada hukum istitalah dha ini. Kita nak dapat benar-benar bacaan istitalah itu. Panjang bacaan, mungkin 1 atau 2 harakat, tetapi tanpa keluar bunyi. Kita berhenti sekejap tanpa keluar bunyi. Bukan ayat baru, bukan nafas baru. Tetapi tanpa keluar bunyi. Bacaan tu jadi panjang juga tanpa keluar bunyi. Berbeza dengan mat.
berbeza dengan mat. Begitu juga panjangnya itu biasa menjadi kesalahan, tak cukup harakat lah. Tak cukup harakat pada bacaan waladdallin, dallin. Boleh ayat yang terakhir? Bila kita berpindah nanti, bukan maksud kita semua dah sempurna dah, tak. Dah nak tunggu sempurna memang makan masa. Kita jumpa pun seminggu sekali, maksud kata sebulan belum tentu lagi lah. Maksud kata kena ulang kaji balik, belum kita berpuas hati dengan pertemuan kita ini saja. Terbaik kalau tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat boleh dapatkan guru yang kita boleh berdamping betul-betul dengan dia, musyafahah lutut ke lutut dengan dia. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki lah. Musyafahah lutut ke lutut, bertemu lutut dengan lutut, rukbataih ila rukbataih, kata dalam hadis Nabi kan. Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW. Adab dia macam mana? Dia datang bertemu lutut dengan lutut. Nampak betul-betul lidah ataupun bibir bergerak macam mana. Itu baru betul-betul. Dan kalau kita betul-betul guna teknik itu, memang bacaan mudah-mudahan akan tepat, tetapi bersedialah untuk makan masa. Memang kena mujahadah. Baca Al-Quran ini kita tak boleh berpuas hati dengan bacaan kita sekarang. Walaupun kita rasa dah boleh ajar anak-anak, dah boleh buka kelas Quran, tapi tetap juga kena perelok, kena tahsin. Sebab itu ada istilah tahsin, perbaik mutu bacaan. Tak boleh ada rasa puas hati, okey dah bacaan. Macam mana saya sebut tadi lah, macam mana kita sebut awal tadi, bila orang tanya kita sampai tahap mana kita nak baca Al-Quran, sampai mana? Sampai Al-Quran jadi syafaat. Sampai Al-Quran itu jadi syafaat pada kita, mudah-mudahan. Itu poin-poin ataupun kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam surah Al-Fatihah, yang mudah-mudahan bila kita tekankan begitu, lepas ni dalam bacaan solat kita terutamanya, kita akan beri penekanan ataupun beri perhatian pada tempat-tempat ini, dan kita boleh baca Al-Fatihah itu dengan wajah yang lebih baik, dengan keadaan yang lebih baik dan lebih baik, dengan syarat ulang kaji lah, konsisten ulang kaji. Untuk sesi yang terakhir, kita ambil sedikit masa untuk kita lihat tadabbur makna surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini, kalau kita belik buku-buku tafsir Ibn Katsir ke, tafsir Jalalain ke, kita akan dapati perbincangan tentang surah Al-Fatihah ini dia makan helaian muka yang banyak. Sebab apa? Sebab topiknya topik yang asas, yang kena jelas betul-betul. Kalau kita tengok pada kalimah alhamdu saja pun, puji-pujian itu panjang ulama syarah pasal perkataan itu. Tapi dalam ruang waktu ataupun ruang masa yang terbatas ini, saya kira kita ambil beberapa poin-poin utama, perkara asas yang dibicarakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah ini, yang menjadikan ia sebagai induk kitab, sebagai ibu kepada kitab. Ibu ni maksudnya yang melahirkan seterusnya. Kalau mak kita yang melahirkan kita, kita sebagai mak melahirkan anak-anak kita. Bila sebut dia adalah induk Al-Quran, maksudnya kandungan Al-Quran itu balik kepada dia belaka, balik kepada surah Al-Fatihah belaka. Mesej-mesej akhlak, syariat, akidah, semua dah disebut Allah SWT dalam surah Al-Fatihah tadi, dah diperincikan dalam ayat-ayat yang seterusnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah ini, Allah mulakan dengan kalimah basmalah, bismillah. Itu pun dah membentuk satu sistem hidup dah. Bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitulah Allah memulakan sesuatu dalam hidup kita ini. Allah mengajarkan kita apa saja yang bermula daripada hidup kita bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah adab. Kita nak buat something, sesuatu yang baru, macam mana kita mula kelas hari ini juga, mula dengan bismillah. Satu, dia adalah adab. Yang kedua, dia membentuk satu sistem. Kita tahu ini apa yang aku lakukan ini adalah untuk Allah. Allah yang perintahkan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selaras dengan wahyu yang pertama, Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah pun dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah adab. Allah, wahyu ini ataupun surah Al-Fatihah yang pertama ini, ayat yang pertama ini membentuk adab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam ayat ini juga Allah sebut sifat dia Ar-Rahmanir Rahim. Menggambarkan hubungan Al-Khaliq dengan makhluk ini,
dia adalah hubungan kasih dan sayang. Tak? Yang maha mengasihani, yang maha penyayang. Tak? Kalau kita tengok teori-teori falsafah Yunani dulu, misalnya Plato ke apa ke, tak? Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Hercules misalnya, apa falsafah ketuhanan yang dibawa? Tuhan berperang dengan manusia, betul tak? Tuhan hantar anak dia ke bumi, kemudian na'udzubillah lah, kemudian anak Tuhan tadi bersama-sama dengan manusia lawan balik Tuhan, dan nampak keserabutan dalam hubungan Khalik dengan makhluk kat situ. Ayat yang pertama surah Fatihah ni datang, dia merungkaikan 100% benda tu, tolak terus tak falsafah yang karut tadi dalam bab ketuhanan. Rupa-rupanya hubungan Allah menciptakan manusia dan seluruh kejadian, hubungannya adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian ayat yang seterusnya, alhamdu, kepuji-pujian ini balik kepada Rabb. Bila sebut kalimah Rabb ini, kita terjemah Tuhan saja, tapi terjemah tu kalimah Rabb ini juga mengandungi padanya maksud pentadbir alam, dia yang menguruskan alam. Bila kita faham sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, kita akan rasa betul-betul tenang dengan kehidupan. Sebab apa? Sebab kita faham Allah yang mengurus tadbir. Berlakulah apa-apa pun, datang Covid ke, tak, Allah yang mentadbir. Sebab itu kita diajar bila berdepan dengan musibah, tak, apa yang orang mukmin diajar? Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tak, katakanlah lan yusibana, tidak akan kami ditimpa musibah, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang Allah tetapkan untuk berlaku musibah ke atas kami. Dan sedangkan dia huwa maulana, dialah penolong kami, dialah pelindung kami. Rasa tenang tak dengan ayat tu bila kita faham konsep ini? Tak, konsep Allah sebagai Rabb, pengurus tadbir, yang mentadbir alam ni, seluruh alam, al-alamin ini. Tak, bukan setakat manusia, bahkan seluruh kejadian. Tak, sekecil-kecil Covid tadi lah, tak, kita ambil relate dengan isu semasa sekarang. Kecil-kecil Covid itu juga dalam urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, tapi kita ambil lah ikhtiarnya, tak mengelak. Tapi jika sekiranya berlaku, tak menggugah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan redha. Tak, orang mukmin ini, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, aku takjub dengan urusan orang yang beriman. Jika dia urusannya sentiasa kebaikan, bila dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik untuk dia. In asabahu syarr wa huwa yasbir fa huwa khairul lah, wa in asabahu khair, bila diberikan kebaikan, wa huwa yashkur, dan dia bersyukur, itu pun baik untuk dia. Nampak dua kebaikan. Takjubnya urusan ajaibnya urusan orang yang beriman tadi. Sebab apa? Sebab memahami konsep urus tadbir alam ini adalah dalam urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang pertama hingga ke ayat yang keempat secara khususnya menyebut tentang persoalan akidah. Dia menekankan konsep asas dalam akidah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah sebagai urus tadbir alam, mentadbir seluruh alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, Allah ulang balik sifat dia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Urus tadbir itu berlaku dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maliki Yaumiddin, ini juga konsep agama yang paling asas. Siapa dia? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Keimanan seorang mukmin kepada hari akhirat, dia membezakan 100% persepsi dia pada kehidupan, berbeza dengan orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Tak, dia sangat membezakan perihal orang yang beriman ini, kepercayaan kepada adanya hari pembalasan. Tak, tambah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep inilah yang disebut sebagai apa yang saya catatkan di situ. Kehidupan manusia tidak akan stabil di atas manhaj Allah, sistem Allah, tanpa wujudnya akidah yang kuat tadi dalam pemikiran seorang muslim. Ini konsep asas akidah terkandung dalam bahagian pertama surah Al-Fatihah ini. Masuk yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsep bahawasanya pertolongan yang kita minta, tiada tempat lain yang boleh kita panjatkan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'anah di situ. Isti'anah di iyyaka, kepada kamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya kamu juga kami akan memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta dengan Allah secara khusus hidayah kepada jalan yang lurus. Ayat ini diulang-ulang kan?
Ayat ini diulang-ulang. Kata ulama, kenapa diulang-ulang? Pertama, kalau kita tak dapat hidayah, kita meminta hidayah. Tetapi kalau kita dah berada dalam Islam, pertama kita nak lebih faham tentang Islam, kedua kita nak istiqamah dalam agama ini. Sebab itu kita minta ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu datang, kemudian Allah istiqamahkan diri dengan kita. Kita konsisten dengan iman tadi, akidah tadi. Lepas ni kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita betul-betul rasa kita sedang meminta hidayah daripada Allah, minta untuk istiqamah dalam agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan sebaliknya, orang-orang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan yang sebaliknya, yang engkau murka, yang engkau laknat. Tak. Ghairil maghdub, yang engkau murka, waladdallin, yang engkau sesatkan. Tak, yang engkau sesatkan. Kalau kita rujuk kitab tafsir, al-maghdub di sini merujuk kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin merujuk kepada orang-orang Nasrani. Sebab kita tahu bagaimana akibat dua-dua kisah ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Dan begitulah secara ringkas terjemahan surah Al-Fatihah. Panjang kalau nak dibicarakan, tapi biar dalam ruang lingkup yang terbatas ini kita dapat kefahaman asas itu. Rupa-rupanya dalam surah Al-Fatihah ini terkandung persoalan yang sangat asas. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut Al-Fatihah ini terbahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk hamba, satu bahagian Allah jawab. Rupanya bila kita baca surah Al-Fatihah, Allah jawab direct setiap ayat itu. Kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah terus jawab, bagi hamba-Ku apa yang dipinta. Tak, kalau boleh rujuk balik hadis itu, ada satu demi satu ayat itu ada jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak, bila sebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sebut hamadani rabbi, hamadani abdi, hamba-Ku sedang memuji aku. Kita sebut alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hamba aku memuji aku. Sebab itu kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah menjawab bagi hamba-Ku apa yang diminta. Kita rasa kita berdialog dengan Allah, kita rasa kita berbicara dengan Allah melalui baik-baik surah Al-Fatihah ini. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan yang sudi bersama dengan saya dalam tak sampai sejam lah hari ini, kita bermula agak lewat tadi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk terus istiqamah dalam kebaikan yang kita rancang, khususnya pertemuan sahabat Al-Quran ini. Kita berjumpa lagi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah merahmati kita dengan asbab Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.